Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan satu ilmu yang bertajuk peringkat sekular hingga demokrasi, ataupun boleh dikatakan peringkat sekularisme hingga demokrasi. Jadi peringkat-peringkat ini ada beberapa peringkat. Yang pertama, ia bermula daripada peringkat sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ialah satu pemikiran yang boleh dikatakan ataupun mudah kata bebas, ataupun satu pemikiran yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Macam mana yang dikatakan memisahkan urusan dunia dengan urusan agama? Contohnya seperti memisahkan hal politik dengan hal agama, hal sukan dengan hal agama, hal dunia dengan hal agama, dan pelbagai lagi yang memisahkan hal dunia dengan hal agama. Jadi seterusnya, peringkat yang seterusnya bersambung dengan peringkat liberalisme. Jadi liberalisme ni apa? Liberalisme ini ataupun liberalism adalah satu pemikiran yang selepas berlakunya pemisahan ialah berlaku bebas melakukan apa sahaja disebabkan ia sudah terpisah dari urusan agama. Jadi bila dah berlaku pemisahan dari urusan dunia dan agama, maka peringkat seterusnya ini dipanggil peringkat liberalism. Jadi bila dah ada pemisah, maka bebas melakukan apa saja sebab dah tak terikat dengan urusan agama. Seterusnya, peringkat yang seterusnya ataupun peringkat yang ketiga iaitu rasionalism, iaitu peringkat yang menggunakan logik akal sebagai rujukan utama atau sumber utama pengetahuan bagi sesuatu kaedah penyelidikan. Jadi dia menggunakan logik akal, dia tak menggunakan sumber wahyu sebagai rujukan. Ini peringkat yang ketiga. Dan peringkat seterusnya, peringkat kemanusiaan, ataupun dalam bahasa lainnya dipanggil peringkat humanism. Apa maksud humanism ni? Suatu pendirian yang menekankan nilai dan etika manusia sama ada dari sudut falsafah maupun etika. Pemikiran ini juga bersifat individualistik ataupun pemikiran bersifat kemanusiaan yang bertujuan untuk memartabatkan manusia sebagai individu yang mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi di dunia ini. Jadi pemikiran humanism ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah dia menggunakan akal manusia sahaja. Jadi dia menggunakan kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah. Ini juga tak berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan peringkat yang seterusnya ataupun peringkat yang keempat, ialah human right, hak asasi manusia. Pemikiran ini merasakan semua manusia ini ada hak tersendiri tanpa terikat dengan apa undang-undang maupun agama. Ini yang dituntut oleh golongan liberalism. Kalau di Malaysia, antara yang perlantang menunjukkan human right ini adalah di kalangan liberalism. Itu utamanya golongan LGBT, yang mengatakan mereka ini juga ada hak tersendiri
untuk mengamalkan kehidupan sosial itu LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mereka juga sekarang ini sudah berani untuk melakukan himpunan untuk menuntut hak asasi mereka. Jadi peringkat yang kelima ialah peringkat pluralism, iaitu kepelbagaian agama. Ini adalah satu fahaman yang menyeru kepada persamaan antara agama, yang antara agama menjadikan tidak ada sesiapa berhak untuk mendakwa agamanya sahaja yang paling benar, sedangkan agama lain salah. Jadi Islam menghargai agama lain, tetapi Islam adalah agama yang paling benar di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang lain adalah Tuhan, tetapi Tuhan orang Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi ini telah dikatakan di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang bermaksud untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Dan yang terakhir di dalam peringkat sekularisme hingga demokrasi selepas pluralism adalah demokrasi. Apakah itu demokrasi? Demokrasi adalah satu ilmu yang bermaksud suara orang ramai dalam pemilihan serta tidak bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi satu perbincangan luas, dan demokrasi ini biasanya terpakai dalam sistem politik. Kalau di Malaysia mengamalkan sistem demokratik. Jadi dalam Islam mengamalkan sistem syura. Kenapa Islam mengamalkan sistem syura? Kerana ia berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada perbezaan antara demokratik dan syura. Syura berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan syura juga menimbang antara benar dan salah. Manakala demokratik ini berpandukan suara orang ramai. Walaupun suara ramai itu salah, tapi disebabkan mendapat undian yang paling tinggi, maka ia diambil kira dan dibuat keputusan. Jadi sebagai kesimpulan, Islam ialah agamanya sempurna dan menolak pemikiran yang sesat. Di Islam, Allah telah rekodkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi ataupun yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Yang kurang itu datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah, hakikatnya semua daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.